Dan terima kasih pada mereka yang bertugas daripada awal tadi hingga ke saat ini. Dan anda tidak beranjak because you dah pun menjadi seorang leader. Kalau tak menjadi leader maknanya dah kepanasan dah nak pergi tidur tapi anda stay. It shows that you dah mula menerima MB ni sebagai your own business. Okey, apa yang kita nak kongsikan tadi, Mustaq dah tunjuk dah bagaimana nak pergi ke Istanbul. Tadi kita mendapat mesej daripada company bahawa Alaska akan diposponkan dia punya tarikh untuk nak pergi kerana memandangkan COVID di Malaysia masih lagi tinggi dan juga di Europe sana pun masih lagi tinggi. Jadi dia akan beritahu kita pada tarikh yang tertentu. Dia akan bila dapat tahu saja, bila dah okey saja. Sebab kalau nak ikutkan balik dia punya persiapan untuk nak booking dan sebagainya, it take times. Jadi keadaan masih lagi belum reda. Tapi insyaAllah dia orang kata mesti nak pergi Alaska. Okey, tapi kalau macam tahap Kak Nak dah pergi 2 kali dah. In case tak nak pergi 2 tempat kita dapat RM120,000. Okey tak? Sangat. Macam tak okey. RM120,000 tahu. Tapi kalau pergi pun dapat duit. Kalau kita downgrade kan. Okey. Apa pun yang Kak nak share pada petang ni sebelum kita berakhir, gimana kalau tengok macam mana kita nak pergi Istanbul, apa yang kita patut buat, apa yang perlu kita buat dan sebagainya. It's very simple thing. Yang pertama sekali decision. If you make up your mind, if you decide untuk nak pergi, dah buat keputusan tak? Kalau setakat kita nak buat keputusan daripada mulut nak, siapa kata tak nak, tapi tidak selaras dengan tindakan kita. So kita betul-betul nak keputusan yang kita dah buat. Bila kita dah buat keputusan, you kena berani, dare. Dare tu bekerja kuat, dare tu menghadapi cabaran. Setiap apa yang kita lalui, kadang-kadang kita mendapat rejection. Tak semua kita cerita orang nak beli, tak semua kita cerita orang nak masuk. All this proses-proses ni kita kena berani menghadapi perkara-perkara yang seperti ini. Kadang-kadang kita bercerita untuk kebaikan, nak pergi sana, nak pergi sini, nak dapat bonus yang banyak dan sebagainya. Tapi bila kita dihadapi dengan cabaran, kita mula goncang, kita mula hilang. So no way, you kena berani menghadapi. Jadi lepas dia disiplin, kita kena ada disiplin yang kuat. Kalau kita kata kita nak hit 21% by hook or by crook, no matter how bad it is, you are going to achieve 21%. Kerana kata Nek tadi, kalau tak capai 21%, you punya point tak dikira. Hanya dengan 21% maka mengiralah point itu untuk ke ALS. So bagi mereka yang dah capai 30%, especially pada bulan ini, dia dah mula kira dah. Dia bagi 13 bulan untuk you achieve. Tak pernah MB buat macam tu. So jadi kat sini pasal COVID punya dia bagi you extra 1 bulan. So kena fight. Jadi mereka yang tak kesempatan untuk nak capai bulan ini, so 2 minggu lagi kita akan meninggalkan tahun fizikal MB. So lepas tu kita akan memula ke era baru di mana tahun 2021-2022. Jadi those yang kata nak target pergi Istanbul, you mesti capai macam-macam mana pun by bulan 9, by next month. Dah hit. Kalau you capai, sampailah ke hujung tahun tu, insyaAllah you akan dapat pergi dan you akan dapat imbuhan bonus yang begitu banyak dan juga dapat pergi ke travel seminar. Kalau you pergi dengan travel seminar, you akan dilayan macam VVIP. You tak nampak bag you dah. You nampak bag you sampai dekat airport. Bila you sampai dekat sana, bag you dah ada dalam bilik you, tak payah nak mengangkat. Sebab masa Kak nak pergi Auckland, MB hantar. So memang cantik pandangannya, memang best sekali. So Kak nak bawa family pergi, the next year tu pergi ke New Zealand juga sebab tempat dia cantik. Tetapi semua dibayar. Semuanya sendiri bayar. Semua bag yang begitu besar tinggi daripada Kak Nak yang besar kena tarik sendiri. Tak ada orang lain nak tolong. Kalau MB, everything dia buatkan untuk kita. VVIP punya treatment. So jangan lepaskan peluang ini. Jadi bila dah ada disiplin, kita kena monitor PV kita every day, every week, every month. So dalam masa 1 minggu kita mesti ada 3,000.
3,000 PV, so you kena tahu 3,000 PV bagi 10 orang hanya 300 PV. 300 PV bagi dengan 7 hari hanya berapa? 75 PV kalau tak silap. You jual berapa? 4 batang roong ke, you jual ubat gigi ke, itu belum masuk iron, PU, whatsoever benda-benda yang high PVI. So dekat situ kita kena tahu, monitor sentiasa. Kalau kita dah daripada sekarang, kita biar nak cukup bulan barulah kita kia-kia dengan siapa kita nak tengok ini berapa lagi. So you monitor, orang ni capai dia berapa? Orangnya dah hadir dah 700. So lagi 200 nak capai 6%. Orangnya dah hadir dah 1,200. Lagi 550 kan untuk nak capai 9%. So you kena alert tentang you punya growth. So you, disiplin tu cukup-cukup kuat untuk kita yang mana nak mencapai. Just jangan macam ambil mudah, tak kisah, cincai-cincai. Ambil is you have to focus. You have to work harder untuk you nak capai. Bukan sewenang-wenang je kita biarkan benda tu tidak akan datang dengan tersendiri. Yang pipih tidak akan datang melayang. Yang bulat tidak akan membulit. You have to find it. You have to cari bagaimana cara nak buat. Macam mana cara nak capai. You kena work closely dengan upline. Kalau ada apa-apa, refer dengan upline. Bukan, kadang-kadang kita dah tahu benda tu tetapi kita terlepas pandang. Kita termiss. Tapi bila you cakap dengan upline, bila upline cakap, baru kita ingat. So this thing, perlunya kita berhubung dengan upline, feedback dengan upline, contact you punya downline. That is the most important. Disiplin itulah yang kita nak terapkan dalam dalam network you, dalam organisasi you. Kalau senyap sunyi, you tak tahu macam mana capai. Kalau diorang tak boleh nak, you tak bimbing dia, tak bantu dia untuk nak capai, jangan mimpi kita nak capai. Sebab kita mengutamakan downline kita dulu, baru kejayaan datang dekat kita. Lepas kita dah buat disiplin, apa lagi yang kita kena buat? Dare sudah, disiplin sudah. Jadi kat situ desire. Kena sentiasa ada desire dalam diri kita. Kalau kita mengonyok je, alah susahnya nak capai, tak tahu macam nak buat, boleh ke tidak capai. Kita rasa diri kita pun lemah tau. The burning desire yang membara dalam diri kita tu yang sentiasa ada. Lepas tu kita kena buat apa lagi? Keazaman. The destination, keazaman yang betul-betul nak capai. Betul-betul nak buat. Jadi dekat situ bila ada something that push us nak Istanbul all the time, you kena imagine kan, you kena visualize kan that you akan pergi. Dekat situlah bila you celik saja mata dah ingat dah Istanbul. Bila you buat kerja ada cabaran, you ingat itu Istanbul. Kat situ dia tidak akan terlepas. Sebab Cik Nat dah pergi dah sejak pertama kali capai tidak pernah miss. Setiap tahun pergi dah berpuluh-puluh buah negara dah. You sebut kat mana semua kita. Alaska nanti kali ketiga. San Francisco lah, New Zealand lah, Hawaii lah. Kat mana saja. You sebut saja kita dah pergi dah. Sebab semuanya tu MW yang hantar atas usaha kita. Jadi anda kena start. Bermulanya sekali, 2 kali, 3 kali. Macam Musta'in dia first time esok nak pergi ke Alaska. So kalau misal kata Istanbul dah kali kedua. So all yang network you, semua yang dalam Dream Chaser ni, you kena ikut, you kena pergi sama-sama. Permulaan tu kita rasa agak sukar, tapi bila kita dah lama, network kita dah besar, is automatically. Sebab pertama kali 10,000 point, 2 kali 13,000, 4 kali 16,000, lepas tu 19,000, 25,000 is the maximum. Jadi dekat situ kalau kita network besar tak jadi masalah. Cik Nat dulu kalau kira point tak bagi 12, bagi 10 je. Bila kita bagi 10, so kita kena tambahkan point kita untuk lebih. So untuk nak kira macam mana nak pergi travel sebenar, you punya PV, point you kali dengan 0.25 kali dengan 21%, then you get you punya point untuk pergi travel sebenar. Bukan point PV, dia punya kiraan tu, formula dia tu. Jadi those yang betul-betul interested dan on track semua nanti kita ajar macam mana cara you nak capai. The best thing kalau dulu 15,000. Tapi kalau dah 13,000 below than that. The only thing you kena qualifykan diri you, bekerja keras, bina, besarkan network. Dengan cara begitulah apa yang kita buat di ultimately akan datang.
automatically. Sebab apa? Apa yang buat kita susah? Sebab tak cukup. Network kita tak besar. Lepas tu pula kita punya aktiviti kita kurang. Lepas tu kurang monitor. Everything semuanya kurang-kurang. So nowadays, if you dah committed, dah buat keputusan, you have to decide how much PV yang you nak buat dekat A, B, C. So itu you semua kena alert, you kena tahu. Lepas tu bila you dah susun, dah buat, dan you kena kerja dengan dia. Macam mana cara orang ni nak capai? Macam mana you nak capai berapa PV lagi? Sekarang dah seminggu, you dah capai berapa? Berapa perlu lagi nak capai? Bantu yang pergi depth down the line. You must remember that kita jangan fikir kita saja. Yang kedua, bila kita nak capai seterusnya, dia memerlukan membina network. Apabila kita ada network kita yang kukuh, maka dekat situ kita akan lebih mudah untuk kita nak mencapai. So bina network kita. So bila kita dah bina network kita, dia capai saja 21%, MB akan bagi kita 3%. 6%. Minimum 3,000. Tapi kalau volume dia besar sampai kepada 6,000 per league. You just imagine that. Yang inilah yang kita kata passive income yang akan kekal sampai bila-bila kalaupun kita dah tak buat. So macam Cik Nat dah 3 tahun dulu. Sehingga ke saat ini, sekarang ni barulah committed sikit-sikit. Dah 3 tahun retired habisan. Tapi kita punya income keep on datang. So kita dah bina network kita yang kukuh. Jadi kalau you tengok balik, kalau kita jual, hari ni kita jual, hari ni kita dapat untung. Tetapi kalau kita bina network, sampai bila-bila pun kita punya effort, kita punya income akan dapat berterusan. Sebab kita menjadi pemimpin bukan orang pilih. Kita yang memilih untuk kita nak pimpin network kita. Untuk kita nak ke atas, untuk kita nak ke depan. Berbanding, cuba tengok hari ini kan, PM kita pun dah letak jawatan kerana macam-macam desakan suruh dia berhenti. Ada tak dalam MB ni orang kita ataupun orang luar suruh kita berhenti? No way. MB pun tak boleh suruh kita berhenti sebab MB adalah hak milik kekal kita. That's why kita kena buat. Nobody can stop us from kita mencapai, from kita dapat. All these things, apa yang kita keluarkan effort kita akan dibayar balik ke semua itu nanti. Kalau kita keluar banyak masa, kita akan ada banyak masa. Kalau kita invest bisnes kita kepada modal dan pusingan kita, so all this thing, duit datang tanpa henti. Banyak punca-punca duit yang datang. Bulan 9 ni ever ready lah, diorang akan dapat begitu banyak income. So why not you? Because kita dalam satu perniagaan. Cuma masa dan ketika usaha saja yang menentukan, you pasti akan dapat. So yang inilah yang kita rasa yang kita kena buat. Disiplin yang kuat untuk membina penjagaan kita. Tetapi jangan lupa bila kita dah bina CA tadi, A1 pun kita kena sentuh juga. Sebab apa itu semua, everybody walaupun 7 line ke berapa lapis ke bawah, it is our business. Setiap PV yang dia apa yang ada pada mereka adalah menyumbang kepada PV kita. Tetapi kalau second layer pula mencapai tahap 21%, the minimum saja kita akan dapat 550. That's why Chinese cakap 1%, 6% itu lebih banyak dari kata kita punya keuntungan 30%. Kadang-kadang kita tak ada istilah 30% sebab untung hanya dapat sekali. Jadi apa yang kita nak bina, kekukuhan dalam network kita, pendapatan yang berterusan, the passive income yang kita nak adalah kita membina network kita. The effort tu semuanya dia akan bayar. Bayangkan kalau 550 kali dengan 200 kali dengan 2000, how much back we can get? All these things pulangan dekat kita bagi. So that's why kita nak anda cukup faham, bukan satu layer saja yang kita harus fikirkan, tetapi dia banyak lapisan-lapisan. So all these things menyumbang kepada pendapatan kita. All the effort dia akan bayar. Jadi dalam Dream Chaser, ramai leader yang akan keluar dan kita faham dan kita tahu masa dan ketika untuk anda berusaha pasti anda akan dapat. Sebab kita tahu MV tidak terkecuali. Tidak membuat orang kata pada orang yang tertentu. Those yang berusaha, dia yang akan dapat. Jadi bagi anda, you must grab this opportunity. Jangan toleh ke belakang. Yang paling penting, how to achieve your target. Macam mana anda letakkan matlamat anda.
Sentiasa fikirkan. So every day, malam sebelum tidur, apa yang you nak buat? Dengan siapa yang you nak contact? Dengan apa yang you nak buat? Macam mana cara you nak tutup order dengan diorang? So 2 minggu untuk anda menutup tirai tahun fizikal ni. Jadi anda sudah pun mula 2 minggu dari sekarang untuk menentukan pada bulan yang akan datang. Tetapi jangan lupa bawa dolar anda yang mencapai at least 5% pada 22 hari bulan. Kadang-kadang kita bila kita bercakap, diorang tak berapa dengar. Tetapi third party endorsement, biar bagi yang third party yang bercakap, bagi dia nampak, bagi dia faham. All this thing penuh dengan all the leadership. Bagi mereka yang menyampaikan, dengan mereka yang dah buat, mereka yang dah lalui, mereka juga yang dah capai. So don't miss 22 hari bulan pada leadership kita, daftar secepat mungkin so that leaders pun kena attend sebab kita kena belajar lebih. Sebab apa yang kita belajar, yang itulah yang kita nak sampaikan. Tak ada input mana ada output, betul tak? So all this thing yang kita dengar-dengar, yang itu juga yang kita akan keluarkan. So sehingga kita berjumpa pada minggu hadapan dan minggu yang mendatang, terutama pada 22 hari bulan ni, don't miss that seminar and see you at the top.